Sudah hampir genap sebulan, Pusat Kecergasan dan Gimnasium dibenarkan beroperasi semula di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Kelangsungan perniagaan tentunya penting terutama sekali selepas 3 bulan ditutup terutamanya dalam fasa pemulihan ekonomi pada ketika ini. Ikuti laporan khas yang disediakan wartawan Esrawani Isabel Leong yang menyelusuri cabaran yang ditemui pengusaha gimnasium dan pusat yoga di sekitar ibu kota. Pastinya sebelum ini pengusaha sektor perniagaan berkaitan sukan antara mereka yang paling terkesan sepanjang PKP yang dilaksanakan susulan penularan wabak COVID-19. Setelah diberikan kebenaran untuk membuka semula pusat kecergasan mereka, bagaimana pula nasib mereka sekarang? Menyesuaikan diri dengan prosedur operasi standard, SOP ketat dan kelaziman baharu operasi pastinya bukan sesuatu yang mudah. Namun demi mencari sesuap nasi, pengendali gym akur dengan kelaziman baharu berkenaan. Pengasas Muscle Up Fitness dan Gym, Ray Liao Kok Wah berkata beliau gigih melaksanakan pelbagai inisiatif bagi mendorong ahli-ahlinya untuk kembali bersenam di gymnya. We texting those 10% of the customer which is still afraid or scared to come with those sanitizing video. That those hygienists we are doing, those SOP we are following to make sure they are okay, comfortable to come back. We hope they will come back someday. Sementara itu, pengasas The Flow Studio, Tiffany Yao pula mencari alternatif dengan menganjurkan latihan secara dalam talian bagi memastikan kelangsungan perniagaannya. So for example, for a select number of in-studio classes, we're live streaming them. So we set up a live stream in front of the instructor and you can join in from the comfort of your own home. So it's like you're in the studio, but you are at home. Mark Douglas Chu, pengasas bersama Tribe Boxing Studio, turut senada dengan Tiffany dalam strategi merancangkan kembali perniagaan di studio tinjunya. Bagaimanapun, beliau akui terpaksa membuat keputusan yang sukar bagi memastikan mempunyai tenaga kerja yang mencukupi dalam melaksanakan latihan secara fizikal dan latihan maya. I think that everyone has even within the team, everyone, to be honest, everyone has different perceptions of what works and what doesn't. But at the end of the day, everyone is willing to do what's best for the company and for it to survive through this MCO, RMCO, and so forth, and come out better. So normally when we make decisions, it's we do have discussions about it. But at the end of the day, me and Chris, as I guess the working partners, will have to make that hard decision. Seperti jumlah ahli dan pelanggan yang dihadkan, kelaziman turut menyaksikan banyak latihan kesihatan dilakukan secara dalam talian. Ini adalah kelaziman atau kebiasaan baharu. Keadaan hari ini menitik beratkan survival kehidupan dan perniagaan tanpa berkompromi soal kesihatan. Bagaimanapun timbulnya persoalan, berapa lama yang akan diambil oleh industri ini untuk pulih seperti sedia kala? Saksikan laporan penuhnya menerusi cerita Norma Baharu pada Rabu 15 Julai 6 petang di saluran 501 dan di platform digital Esrawani. Isabel Leong, Esrawani.